Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 November 2020 bersama saya Syazwana Amir. Persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung separuh hari bermula hari ini hingga Khamis sebagai langkah berjaga-jaga berikutan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Usul penangguhan itu dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan menurut Peraturan Mesyuarat 12/1 sebelum sesi soal jawab. Usul itu kemudian mendapat reaksi beberapa ahli parlimen yang meminta Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun menjelaskan status beberapa petugas di parlimen yang dilapor positif COVID-19. Laporan semalam tu yang mengatakan polis bantuan kita tu mendapat COVID tu sebenarnya tak benar, bukan polis bantuan kita sebenarnya. Polis bantuan yang berkhidmat di tempat lain. Jadi perkara itu satu kesilapan. Saya dipahamkan polis bantuan itu di JPM. Ya, saya dipahamkan begitu. bukan Kalau betul di JPM, bermakna bahawa wakil Perdana Menteri, menteri JPM, timbalan menteri JPM itu saya bimbang mereka ada ke sini. Bukan. Dia bukan bertugas di sini. Saya dipahamkan dia bertugas di tempat lain dan itu merupakan satu kesilapan. Azhar turut menjelaskan seorang pembantu kepada ahli Dewan Negara didapati positif selepas membuat ujian COVID-19 Rabu lepas. Dalam pada itu, Azhar meminta semua ahli parlimen bertenang ketika Dewan Rakyat sedikit kecoh apabila beberapa ahli parlimen meminta penjelasan mengenai situasi COVID-19 di Dewan Rakyat. Anggota Parlimen Pasir Putih Nik Muhammad Zawawi Saleh hari ini membuat permohonan maaf secara terbuka di Dewan Rakyat susulan kenyataan kontroversinya mengenai kitab Injil sebelum ini. Di Pesong. Jadi saya pohon maaf sekiranya ada yang terguris kerana saya tidak berniat begitu. Apa yang saya niat iaitulah nak pertahankan kitab Injil yang asal yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam tanpa sebarang perubahan, menyebabkan saya pertahankan benda ini. Sekian, terima kasih. Terdahulu, Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun memerintahkan anggota Parlimen PAS itu menarik balik kenyataannya sebelum ini dan memohon maaf. Nik Zawawi membuat kenyataan itu ketika membahaskan rang undang-undang untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi meningkatkan hukuman terhadap pemandu mabuk. Menjelang Belanjawan 2021 yang bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 6 November ini, ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional telah mengadakan satu pertemuan di PWTC. Ketika ditemui selepas mesyuarat, ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman mengesahkan Barisan Nasional sebulat suara akan menyokong dan memastikan pembentangan belanjawan berjalan lancar. Kita nak beri tahu bahawa kita tidak ragu-ragu. Kita akan sokong bajet yang akan dibentangkan. So maknanya pihak kerajaan atau Perdana Menteri, they don't have to worry. Jangan bimbang dan ragu. We're going to support and make sure that the budget will get through. Sementara itu, ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa turut mengesahkan kesemua ahli Barisan Nasional akan menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. DN 43 UDI itu dia solid lah buat ungkapan-ungkapan. Dan kita macam pendidikan yang dah umumkan oleh Presiden, BN menyokong kerajaan BN secara sebulat suara dan menyokong sepenuhnya. Kes COVID-19 di Malaysia kembali naik ke 4 angka apabila 1,054 kes baharu dan 12 kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 1,040 merupakan kes penularan tempatan dan 14 kes import. Dimaklumkan pada hari ini, negeri Sabah mencatatkan jumlah sebanyak 678 kes iaitu bersamaan dengan 64.3% daripada keseluruhan kes positif harian. Sebanyak 310 kes iaitu bersamaan dengan 29.4% yang dilaporkan pula adalah berkaitan dengan kluster-kluster penjara dan pusat tahanan sementara.
Daripada jumlah itu, kluster rumah merah menyumbang sebanyak 229 kes, iaitu 73.9%. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan 150 kes, iaitu bersamaan dengan 14.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Manakala wilayah Persekutuan Labuan pula mencatatkan 81 kes, iaitu bersama dengan 7.7% kes positif pada hari ini. Jumlah kes aktif kembali melebihi 10,000 iaitu 10,135 kes susulan pertambahan kes baru. Sementara itu, 875 lagi pesakit disahkan sembuh, manakala 94 dimasukkan ke unit rawatan rapi dan 32 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 12 lagi kematian dilaporkan hari ini, iaitu kematian tertinggi setakat ini, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 263 kes. Daerah Seremban di Negeri Sembilan akan diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mulai 5 hingga 18 November untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Pelaksanaan PKPB ini akan meliputi 9 mukim seperti berikut: Ampangan, Seremban, Bandar Seremban, Labu, Rantau, Rasah, Setul, Pantai dan Lenggeng. Saya tunjukkan lokasinya. Sorry. Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata, MKN sedar ramai individu yang tinggal di Seremban tetapi bekerja di Lembah Kelang. Menurutnya, mereka masih boleh pergi bekerja selagi memperoleh dokumen yang diperlukan dari tempat kerja dan kebenaran dari pihak polis. Mazli Malik yang keluar Parti Pejuang Tanah Air semalam dijangka tidak akan menyertai mana-mana parti politik dalam masa terdekat. Sebaliknya, anggota Parlimen Simpang Renggam itu akan memberi tumpuan kepada kerja-kerja kebajikan di kawasan Parlimen itu. Beliau dijangka mengambil sikap tunggu dan lihat dalam keadaan politik semasa negara yang makin tidak menentu selain mencongak peluang terbaik dalam karier politik. Sumber yang mengetahui perkara itu bagaimanapun mengesahkan Mazli mendapat tawaran daripada beberapa parti politik dalam Pakatan Harapan. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan pengesahan parti-parti politik berkaitan dan juga Mazli berkaitan perkembangan itu. Semalam Mazli mengumumkan menarik diri daripada jawatan kuasa penaja pejuang dan akan bergerak sebagai wakil rakyat bebas. Ini kira-kira 3 bulan selepas parti pimpinan Dr. Mahathir Mohamad dan anaknya Mukris didaftarkan. Mazli sebelum ini terkait dengan kontroversi berhubung penyebaran dokumen sokongan kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan baru. Sementara itu, seorang pemimpin kanan PKR ketika dihubungi Malaysia Kini petang tadi percaya Mazli akan menyertai parti itu. Dakwanya Mazli telah menyatakan sokongan kepada Anwar secara peribadi. Dalam perkembangan lain, Mazli menerusi program Simpang Tak Lapor akan menawarkan bantuan pek makanan bagi memastikan tiada penduduk di Simpang Renggam yang kelaparan. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.